Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiq. Alhamdulillah. Okey. Ahlan wa sahlan, dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis hari ini, insya-Allah. Okey. Yang baru join, yang dah bersama-sama masuk dalam live bacaan hadis hari ini, insya-Allah saya ucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan, silakan masuk insya-Allah. Okey, waalaikumsalam Kak Janila. Insya-Allah terbaik. Okey, silakan masuk. Dalam jam 12.30 hari dalam slot bacaan hadis kita, insya-Allah. Okey, jadi saya ucapkan selamat tengah hari dan juga salam hari Khamis. Okey, insya-Allah hari Khamis, hari malam Jumaat, insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Zaimi, silakan masuk. Encik Mat Busu, Kak Nurleha, Kak Rahimah. Sila-sila, ahlan wa sahlan Kak Jamilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, insya-Allah. Okey, yang dah bersama-sama hari ni silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Sihat tak hari ni? InsyaAllah hari Khamis, sihat atau tidak? InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Nur Kak Nur Linda, Kak Fazila, Kak Nur Fadilah, first time tonton. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan, selamat datang. InsyaAllah. Okey, ahlan wa sahlan, selamat datang. InsyaAllah, jadi saya doakan hari ni semoga semua berada dalam keadaan sihat walafiat. InsyaAllah, semoga sentiasa dikurniakan kesihatan, sentiasa dikurniakan keselamatan, okey, sentiasa di bawah lindungan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zanatul, Kak Mastura, Kak Ida. Hujan ke? Tak hujan kat sini Kak Ida. Panas. Okey, Kak Ros. Wah, kita ada penonton dari Australia, insya-Allah. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan Kak Hayati, Kak Ros, Kak Zanatul, insya-Allah. Okey, Kak Azimah, silakan masuk. Okey, baik. Yang dah hadir boleh macam biasa tolong saya untuk sharekan live ini. Pakat-pakat kita tekan button share. Pakat-pakat kita nak sebar kebaikan, nak ajak ramai orang buat kebaikan, insya-Allah. Kenapa share tu kita cakap kita boleh buat kebaikan? Sedangkan share je kan kat FB pula tu. Okey. Okey, insya-Allah. Sebab contoh kalau kita sharekan live, kalau kita share live slot mengaji, kita ajak orang mengaji bersama-sama. Okay. Jadi itulah kita kata kita nak sebar kebaikan sama-sama. InsyaAllah semoga dengan kita sebarkan kebaikan, kita tak tahu mungkin kebaikan yang lain akan datang dekat kita. Okay, InsyaAllah. Kak Ros first time, silakan masuk. Ahlan wa sahlan. Okay, saya ucapkan selamat datang. Mana yang first time mengikuti slot bacaan hadis hari ini, insyaAllah saya ucapkan selamat datang dalam familymengaji.com, insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Maria, Kak Zahara. Okay, terima kasih yang dah share. Mantap. Kak Hayati dah share, Kak Azimah dah share. Okay, terima kasih banyak-banyak yang dah share. Kak Fazila, terima kasih. Okay, Kak Nurilah pun dah share. Terima kasih. Kak Janila. Okay, baik. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Kalsum, silakan masuk. Sila. InsyaAllah. Okay. Okay, hari Khamis. Hari Khamis banyak tak urusan hari ni? InsyaAllah. Kalau ada urusan, saya doakan semoga urusan tu dipermudahkan. Semoga urusan itu diselesaikan, insyaAllah. Okay. Dan semoga saya doakan juga segala keperluan kita sentiasa diselesaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah.
Waalaikumsalam. Wah, Encik Syab Idris pun pertama kali join. Silakan masuk. Selamat datang insya-Allah. Waalaikumsalam Kak Yana. Dari kota Sampit. Insya-Allah. Kak Zina, waalaikumsalam. Macam bunyi hujan lebat ya ke? Saya rasa bunyi kipas. Kipas ni bunyi helikopter kuat. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Okey, insya-Allah hari ni niat kita sama-sama dalam slot bacaan hadis. Kita nak dengar, kita nak sama-sama hadis hari ni, supaya kita niat kerana Allah Ta'ala, supaya kita dapat sikit sebanyak input dalam bacaan hadis ni. Kita tengok apa pesanan-pesanan Nabi Muhammad, apa amalan-amalan sunnah Nabi Muhammad. Okay, kita boleh ikut insya-Allah. Okay. Waalaikumsalam Kak Sanisa. Encik Nawalib dari Filipina, silakan masuk. Betul Kak Zima, saya lupa. Okay, selamat berpuasa. Selamat berpuasa hari Khamis mana yang berpuasa insya-Allah. Okay, sedang mengait benang, buat alas meja. Wah, hebatlah Kak Rahimah. Wah, buat alas meja sendiri. Mantap. Kreatif ya, familymengaji.com semua. Waalaikumsalam Kak Jimat Rokia, Kak Noria, silakan masuk. Kak Ros, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kak Sadiha Abu dah share, Kak Maria Rahmat dah share. Terbaik, mantap. Okey, jangan lupa teruskan share laju-laju. Kita nak kita nak kumpul ni saham akhirat. Pakai tekan button share insya-Allah. Okey. Jadi jom, hari ni hari Khamis, malam Jumaat, kita nak banyakkan zikir kerana Allah Ta'ala, boleh? Kita nak banyakkan zikir supaya kita berzikir, tanda kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala insya-Allah. Kak Noraini dah share. Terima kasih Kak Noraini. Waalaikumsalam Kak Ros, Kak Nadia. Silakan masuk insya-Allah. Okay, jom. Terima kasih Kak Ros dah share. Tak payah tunggu lunch box. Okay, jom kita nak zikir Khamis malam Jumaat. InsyaAllah kita nak zikir sama-sama dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat. Okay, boleh? Kita zikir sama-sama dengan penuh semangat. Sampaikan saya boleh rasa kita zikir sama-sama. Boleh? Boleh ke macam tu? InsyaAllah. Okay, waalaikumsalam Encik Muhammad Sarif, Kak Keke, silakan masuk insyaAllah. Okay, jom kita zikir. Okay, boleh? 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 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 Alhamdulillah. InsyaAllah. Okay. Waalaikumsalam Kak Aniza, silakan masuk. Kak Cik Sarifah, Kak Rosnita, insyaAllah silakan masuk. Okay, ahlan wa sahlan, selamat datang. Saya ucapkan mana yang dah hadir bersama-sama hari ni insyaAllah. Okay, betul, kita niat membaca hadis, kita niat dengar hadis hari ni kerana Allah Ta'ala. Okay, Kak Ida tak jumpa ke nombor telefon saya semalam? Cuba Kak Ida tekan link. Link pin komen dekat bawah. Nampak tak yang tajaan Yasin Tahlil tu? Kak Ida tekan link tu, okay? Itu nombor saya. Saya PIC untuk Yasin. Okay. Kak Ros 2:43 petang dekat Disney. Wah, Kak Dis dari Disney. Okay, yang dah share, terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, terbaik yang dah share.
Okay, insyaAllah berkat kita zikir, semoga hari ni satu hari ni kita positif, satu hari ni jiwa kita tenang. Okay, bila kita positif, insyaAllah segala urusan kita buat dipermudahkan. Okay, jadi hari ni kita nak sembang, kita nak share apa dalam solat hari ni. Okay, insyaAllah tajuk kita hari ni kita nak sembang iaitu perbaharui iman dengan ucapan kalimah thayyibah. Okay, perbaharui iman dengan ucapan kalimah thayyibah. Iman boleh perbaharui. Okay, boleh ke kita perbaharui iman? Maksudnya kita nak kuatkan iman, insyaAllah, dengan ucapan kalimah thayyibah. Okay, ingat lagi tak kalimah thayyibah yang mana satu? Kalimah thayyibah maksudnya kalimah yang baik. Thayyibah itu adalah baik. Okay, kalimah thayyibah yang mana? La ilaha illallah. Okay, kita tengok macam mana dia bagi perumpamaan perbaharui iman dengan kalimah thayyibah tu. Okay, insyaAllah. Okay, terbaik insyaAllah. Ahlan wa sahlan. Yang baru hadir, yang baru masuk, yang baru join slot bacaan hadis hari ni 12.30 hari. InsyaAllah saya ucapkan selamat datang. Silakan masuk. Dan saya ucapkan juga selamat tengah hari. Terbaik Kak Zima, betul. La ilaha illallah, kalimah thayyibah kita insyaAllah. Okay. Okay, boleh komen. Jelas tak suara saya insyaAllah? Mengganggu sangat tak bunyi kipas ni? Kuat sangat ke? Okay. Jom. Hari ni saya guna kitab semalam juga, boleh? Okay, insyaAllah silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang memberi salam, insyaAllah kita nak tengok hari ni macam mana dengan kalimah thayyibah boleh memperbaharui iman. InsyaAllah terbaik-terbaik. Semua pencinta Al-Quran, pejuang-pejuang Al-Quran, insyaAllah. Okey. Nampak macam banyak kan? Tapi sebenarnya ini sahaja hadis kita. 2 baris ni sahaja. Okey. Bawah ni dia punya sanad. Maksudnya hadis ni daripada siapa, okey, ini susunan dia. Tapi hadis kita atas ni sahaja, insyaAllah. Okey. Jelas dari Kedah. Terbaik, alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam Kak Syamsia, silakan masuk. Kak Teramah, betul ke saya sebut? InsyaAllah. Okey, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama dalam slot bacaan hadis hari ni. Dari Sabah. Silakan. Okey, baik. Okey, kalau dah jelas, terima kasih bagi yang dah komen jelas. Terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh? Jom kita nak tengok kalimah thayyibah. Dia boleh perbaharui iman kita, insyaAllah. Jadi kita nak tahu sebenarnya iman ni boleh perbaharui. Macam mana dia nak baharui iman kita? Bukan kereta je boleh baharui. Okey, insyaAllah. Okey, jelas, insyaAllah. Saya cuba kuatkan suara saya, okey? Itulah bunyi kipas. Okey, jom kita baca hadis sama-sama. Kita nak tengok hadis ni daripada siapa, insyaAllah. Okey. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Pendek je hadis kita hari ni. Alhamdulillah, insyaAllah. Baik. Waalaikumsalam Kak Alasawati, silakan masuk. Ahlan wa sahlan yang dah bersama-sama hari ni. Okey,
Okey, terima kasih Kak Nuraini. Terima kasih bagi siapa yang tulis tajuk dekat komen, okey? InsyaAllah. Terbaik Kak Hati. Terima kasih dah share. Mantap-mantap. Baik, kita nak tengok maksud hari ni. Hari ni maksud dia siapa yang bawakan hadis ni. Baik, Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan. Maksudnya hadis ni daripada siapa? Abu Hurairah. Yang sampaikan hadis ni Abu Hurairah. Okey, dia meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, hadis ni disampaikan oleh Rasulullah. Nabi bersabda. Tapi yang tolong sampaikan maksudnya daripada Abu Hurairah. Okey. Okey, jelas. InsyaAllah. Jelas dari Pahang. Kak Sarifah dari Pahang. Okey, insyaAllah. Okey, Nabi bersabda apa? Sentiasalah memperbaharui iman kamu. Maksudnya perkataan jaddidu. Jaddidu ini memperbaharui. Okey, perkataan Arab jaddidu memperbaharui. Jadi Nabi pesan sentiasalah memperbaharui iman kamu. Macam mana tu? Okey, jadi para sahabat pun bertanya. Bukan kita sahaja yang tertanya-tanya, tapi para sahabat dulu dia dah bertanya dahulu dah. Okey, para sahabat tanya, bagaimana kami memperbaharui iman kami? Macam mana kita nak orang kata apa? Renew. Renew. Okey. Macam mana kita nak renew iman kita? Okey. Bukan apa orang kata, bukan ahli sahaja boleh renew. Okey, iman pun boleh renew. Jadi sahabat tanya, macam mana kita nak memperbaharui iman kita? Wahai Rasulullah. Baginda jawab apa? Jadi baginda pun bersabda, perbanyakkanlah ucapan La ilaha illallah. Okey. Senang tak kita nak perbaharui iman? Okey. Kita perbanyakkan ucapan La ilaha illallah. Banyakkan ucapan La ilaha illallah. InsyaAllah iman kita akan diperbaharui. Kan? Kalau kita nak renew ahli member, kad gitu, okey? Kena duit, betul tak? Tapi kita nak perbaharui iman, kita ucapkan kalimah La ilaha illallah. Okey. Macam renew road tag. Nanti kereta tak boleh jalan. Kan? Contoh kita nak renew road tag. Kena duit tak? Jadi kalau kita nak renew iman, free sahaja. Kita hanya ucapkan, perbanyakkan ucapan kalimah La ilaha illallah. InsyaAllah. Okey, jom. Nabi kata apa? Kita tengok keterangan. Baik. Dalam satu riwayat yang lain, hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, Nabi ada cakap lagi. Okey, iman itu dia akan lusuh. Iman seseorang tu sebenarnya dia boleh lusuh. Seperti mana pakaian menjadi lusuh. Jadi kalau kita tengok pakaian kan, pakaian baru, putih kan, lama-lama dia boleh jadi lusuh, betul tak? Macam tu juga dengan iman seseorang. Iman tu sebenarnya dia boleh lusuh. Okey. Jadi oleh itu hendaklah kamu sentiasa memohon kepada Allah Subhanallahi Ta'ala supaya Allah memperbaharui iman kamu. Jadi kalau kita rasa iman tu dah semakin lusuh, kita kena cepat-cepat mohon kepada Allah. Okey, mohon kepada Allah supaya Allah memperbaharuikan iman kita. Okey, maksud iman menjadi lusuh. Maksud iman menjadi lusuh tu ialah dengan macam mana iman tu boleh jadi lusuh. Kalau baju selalu basuh, kita tahulah dia boleh jadi lusuh kan. Selalu pakai, selalu basuh.
jemur bawah matahari, nanti baju tu lama-lama boleh lusuh. Tapi iman macam mana boleh lusuh? Kan? Okey, iman dia boleh jadi lusuh dengan kemaksiatan yang dilakukan. Maka kekuatan iman dan nur iman itu dia boleh jadi pudar. Okey, maksud kemaksiatan tu maksudnya dosa-dosa kecil, dosa-dosa ataupun larangan-larangan Allah. Okey, maksud kemaksiatan di sini bukan tertumpu kepada satu maksiat tu sahaja. Okey, maksudnya dosa-dosa kecil ataupun perkara-perkara yang kita langgar. Okey, jadi iman dekat situ dia boleh jadi pudar. Sebab itulah iman boleh jadi pudar. Kekuatan iman dengan cahaya iman tu boleh pudar. Jadi dia ada terangkan dalam sebuah hadis. Okey, apabila seseorang hamba melakukan kemaksiatan, maka lahirlah di hatinya suatu tanda yang hitam. Masya Allah Akbar. Takut kan? Kan kalau kita kalau seseorang tu dia lakukan kemaksiatan, maksudnya dia lakukan dosa, ada terlahir satu titik hitam dekat hati. Satu titik hitam dekat hati. Allah, kan? Jadi macam mana kita nak hilangkan titik hitam dekat hati? Kita tak nampak kan titik hitam tu, betul tak? Tapi macam mana kita nak hilangkan titik hitam itu? Okey, sekiranya dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bertaubat bersungguh-sungguh, minta keampunan kepada Allah, maka tanda yang hitam itu akan lenyap. Okey, insya-Allah terbaik-terbaik yang komen. Terima kasih. Okey, silakan masuk yang baru hadir. Yang baru bersama-sama hari ini, silakan masuk dalam slot bacaan hadis hari ini. InsyaAllah saya ucapkan selamat tengah hari, selamat datang. Okey, insyaAllah hari ini tajuk kita memperbaharui iman dengan kalimah tayyibah. Kalimah tayyibah yang mana? Kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah kalau kita banyakkan ucap kalimah tayyibah, kita boleh renewkan iman kita, insyaAllah. Okay, dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jom. Okay, kemudian macam mana nak hilangkan titik hitam tu? Kita kena bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah, mohon dengan Allah. InsyaAllah titik hitam tu akan lenyap, hilang. Tapi kalau kita tak bertaubat, tak minta ampun, maka tanda tersebut akan terus kekal. InsyaAllah. Allah Akbar. Okay? Jadi apabila dia melakukan lagi dosa dan melakukan dosa yang kedua, maka lahirlah lagi tanda kedua. Dan seterusnya sampai kalau titik hitam tu terlalu banyak dekat hati, nanti apa jadi dekat hati? Efek dia dekat hati jadi apa? Dia akan jadi hitam dan berkarat. Allahu Akbar. Takutnya takkan kita nak biarkan hati kita sampai jadi karat, betul tak? Cuba bayangkan hati macam mana? Selalu orang buat hati love tu kan? Love. Okey, kalau satu titik hitam dah ada dekat hati kan, tapi kalau kita biarkan nanti dia boleh jadi banyak, betul tak? Kan, kalau hati titik hitam tu dah jadi banyak, takut nanti sampai berkarat. Subhanallah, kalau kita tengok besi yang karat tu, takut kan? Allahu Akbar. Jadi kita tak nak biarkan hati kita sampai jadi karat. Kita kena selalu renew, memperbaharui iman kita dengan ucapan kalimah la ilaha illallah. Banyakkan zikir la ilaha illallah, insyaAllah. Okey. Jadi Allah ada berfirman. Kita nak tengok Allah firman apa. Okey, dalam surah Mutaffifin Allah kata apa? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Okey, maksud dia sekali-kali tidak
sebenarnya apa-apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Okey, alamak Kak Azimah sangkut ke? Yang lain okey tak? InsyaAllah okey tak? Okey, InsyaAllah. Jadi maksud ayat tadi, sekali-kali tidak. Sebenarnya apa-apa yang mereka usahakan itu menutup hati mereka. Okey. Kemudian keadaan hati itu berubah sama sekali sehingga perkataan-perkataan yang benar tidak lagi akan memberi kesan kepada hatinya dan tidak lagi menyerap masuk ke dalam hatinya. Allahu Akbar. Okey, itulah maksud ayat tadi. Okey, kalau kita biarkan keadaan hati kita macam tu, kita tak ubah dia kan, kita tak sucikan dia, takut nanti apa-apa perkataan yang baik, apa-apa orang nasihat yang baik, dia tak resapkah dekat dalam hati kita. Ya Allah, takut betul tak? Okey, kalau kita biarkan hati tu, takut nanti takut nanti orang kata-kata baik, perkataan yang baik, dia tak bagi kesan dah dekat kita. Dia tak serap dekat dalam hati kita. Jadi cepat-cepat sebelum terjadi benda yang ni, kita kena cepat-cepat renew hati kita. Betul tu Kak Rahimah. Kan kita kena perbanyakkan zikir, insya-Allah. Okey? Okey, sebelum orang kata apa? Mengelak lebih baik daripada mengubati. Yeah. Betul ya peribahasa tu kan? Sebelum terjadi benda ni, cepat-cepat kita hilangkan titik hitam tu dekat dalam hati kita, insya-Allah. Okey, diterangkan dalam sebuah hadis bahawa ada 4 perkara yang akan merosakkan hati manusia. Dia bagi 4 perkara dekat sini yang boleh rosakkan hati manusia. Yang pertama, berbahas dengan orang-orang jahil. Maksudnya berbahas dengan orang-orang jahil tu, maksudnya saya pun kurang pasti maksud dia sebenarnya. Maksudnya orang-orang jahil tu bukan orang kafir, tapi orang yang mungkin kurang ilmu, kan? Berbahas dengan orang-orang jahil. Kedua, okey, hati boleh rosak, iaitu melakukan banyak dosa. Ini obvious lah, ini terang lagi bersudut. Okey, melakukan banyak dosa. Yang ketiga, banyak bergaul dengan wanita yang bukan mahram. Banyak bergaul, maksudnya dekat sini mungkin banyak bersosial. Okey. Yang keempat, sering duduk bersama orang-orang yang mati. Maksudnya takkan kena sering duduk orang-orang mati boleh rosakkan hati kita. Jom kita tengok apa maksud duduk bersama-sama dengan orang yang mati. Baginda ditanya, maksudnya ada seseorang yang bertanya dekat baginda. Okey, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang mati? Maksud tu siapa? Jadi Nabi jawab apa? Setiap orang kaya yang menjadi sombong kerana hartanya. Itulah dimaksudkan dengan sering duduk bersama orang-orang yang mati. Maksudnya orang kaya yang boleh jadi sombong disebabkan harta. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberi salam silakan masuk, Kak Nurul Ain, Kak Hasni. Okey, sila. Alhamdulillah. Betul Kak Atis, mencegah lebih baik dari mengubati. Okey. Okey, insya-Allah. Jadi itulah dia dikatakan memperbaharui iman dengan kalimah thayyibah. Kita kena selalu ucap perbanyakkan kalimah la ilaha illallah. Okey. Kita kadang-kadang mungkin kita tak perasan, kita tak tahu hati kita ni
dah lusuh ke kan. Kita tak pasti hati kita ni, kita tak boleh nampak hati kita macam mana keadaan dia. Tapi dengan cara kita nak elakkan, cara kita nak sucikan, kita kena ucap kalimah La ilaha illallah, insyaAllah. Okay, kita kena mohon sungguh-sungguh dengan Allah. Okay, insyaAllah. Semoga Allah jaga hati kita. Semoga Allah jauhkan kita daripada segala kemungkaran, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Itulah dia hadis dalam slot bacaan hadis hari ini, insyaAllah. Okay, jadi maksudnya dekat sini kita kena perbanyakkan berzikir. Selain kita berzikir, selain daripada kita mengingati Allah dengan berzikir, zikir tu juga ada kebaikan untuk kita. Kita nak sucikan hati kita, kita nak hilangkan titik hitam dekat hati. Okay, kita tak tahu, kita takut. Okay, kita takut sampai hati tu nanti jadi berkarat. Okay, kita kena cepat-cepat elak sebelum perkara itu berlaku, insyaAllah. Okay, okay, insyaAllah saya doakan semoga kita semua, okay, Allah jaga hati kita, Allah jaga iman kita, insyaAllah. Semoga kita jauh daripada perkara-perkara kemungkaran Allah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali yang dah bersama dalam slot bacaan hadis hari ini, insyaAllah. Okay, mantap tak? Okay, baik. Okay, saya ucapkan terima kasih yang dah komen, yang dah like, yang dah share. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita aminkan sama-sama semua doa-doa family mengaji 10-10, insyaAllah. Okay, mungkin antara kita ada doa dia tak terhijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama, yang dah komen, insyaAllah. Terbaik-terbaik, mantap. Okay, okay, amin ya rabbal alamin. Baik, semoga kita dapat berjumpa lagi dalam slot yang lain. Kita sama-sama tengok. Mantap. Kita sama-sama tengok. Okay, hadis yang lain. Baik, sebelum saya akhiri, hari ni hari Khamis. Okay, hari ni hari Khamis. Macam biasa, kita ada bacaan Yasin dan tahlil. Okay, bacaan Yasin dan tahlil. Okay, jadi sesiapa yang nak letakkan nama arwah, okay, kita baca Yasin, kita sedekahkan kepada arwah sama-sama. Boleh letakkan nama arwah pada link di bawah. Okay, tekan komen dekat bawah, tekan pin komen dekat bawah yang teknik mudah baca Quran. Okay, scroll sampai nombor 3, tajaan bagi Yasin dan tahlil dialu-alukan. Tekan link dekat situ, okay. Kemudian boleh letak nama arwah dekat situ. InsyaAllah sama-sama kita baca untuk arwah malam ni. Okay, insyaAllah. Baik. Okay, Alhamdulillah. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Saya hargai sangat-sangat yang dah share, yang dah bersama-sama hari ini, insyaAllah. Zikrullah sepanjang masa, terbaik-terbaik. Okay, insyaAllah satu hari, kalau kita terlalu busy pun, insyaAllah satu hari kita kena luangkan masa untuk berzikir. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, kita punya apa orang kata, ganjaran dekat akhirat tu setinggi gunung. Bila kita tengok balik, Allah, kita punya gunung tu berkat daripada kita banyak berzikir. Allahu Akbar, insyaAllah. Okay, pukul berapa Kak Ros? Pukul 7.45. Okay, antara 7.45 sehingga pukul 8 malam. Okay, kebiasaannya sekarang Ustaz Firdaus dia akan mula pukul 8 lah. Bacaan Yasin dan tahlil. Kita bagi laluan untuk orang-orang yang berpuasa untuk berbuka, insyaAllah. Okay, baik. Okay, terima kasih lagi sekali yang dah bersama-sama hari ni, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay, jom kita tutup slide hari ni dengan tasbih kafarah serta suratul As. Subhanakallahumma wa
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.